bagilah bagi siapa yang ada ni bonus ni lah. Ini tak pakai. Ada. Tak saya ada dekat. Okey. Tak makan. Boleh? Siapa yang kat luar nak masuk dulu kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja saya nak buat kongsi ilmu sementara nanti keputusan Makkah. Okey. Saya nak bagi tentang karier pemilihan tindakan penyelesaian dalam KIK yang mempunyai markah sebanyak 23. Yang mana dalam konteks mana-mana kumpulan KIK yang nak pergi kepada langkah yang lebih tinggi kebangsaan, kalau teknik ini tak ada atau tool yang tak ada, hanya rugilah anda pergi mengikuti penyertaan. Okey, ini saya bagi yang basic saja, yang wajib ada. Okey. Dalam teknik ni kita ada dibagikan kepada 4 bahagian. Pertama, strategi penyelesaian. Kedua, penghasilan pengujian prototype. Ketiga, pelakuan yang tidak berguna. Dan keempat, pelaksanaan inovasi. Okey. Okey, strategi penyelesaian kreatif termasuk aplikasi penggunaan tool Carta-carta atau tool yang perlu ada, pertama sekali adalah carta perbatuan. Kalau bahagian usia, apabila membuka buku anda, kalau tak ada carta batuan secara automatik ni dia akan letak sebelah kiri. Kalau ada, dia letak belah kanan. Okey. Kemudian yang kedua, kaedah penyelesaian. Okey, banyak saya tengok kumpulan menggunakan teknik design thinking dengan PDCA. Sebenarnya, setiap satu teknik penyelesaian dia hanya memilih satu teknik sahaja. Design thinking, PDCA, dengan Blue Ocean Strategy atau mana-mana yang anda mahir. Okey, ada kumpulan yang menggunakan PDPC, bukan masuk PDPC yang dalam kelas tu PDPC aja dia umpama dia macam rajah pokok. Kemudian setiap benda tu mestilah ada pembuktian yang boleh ditunjuk dalam bentuk ringkasan rajah. Kena ada tunjuk pembuktian berapa. Okey. Kemudian ini tadi dalam strategi yang saya kata tadi, pertama PDCA, kedua design thinking. Untuk mengguna PDCA, sekurang-kurangnya teknik langkah dia ada 24 semua sekali langkah. Okey. Dan apabila menggunakan design thinking, anda sekurang-kurangnya ada 12 langkah. Okey, dalam kebanyakan design thinking ni orang ambil cedok-cedok je. Yang ni senang, yang tu senang ambil. Sebenarnya salah. Ada teknik-teknik dia. Seperti empathy. Apa yang kita nak buat empathy ni? Okey, empathy ni sekurang-kurangnya kita ada temubual. Data temubual. Kalau tak ada temubual, kita ada menyelami masalah tersebut. Jadi kita menghadapi sama. Okey, dia ada 4 dalam tu. Kemudian dalam define. Define ni kita ada POV atau aku janji kepada orang yang kita nak selesaikan masalah. Berapa tempoh aku janji dia? Berapa tempoh penyelesaian projek itu dapat dilakukan dengan jayanya. Kemudian kita pergi kepada idea. Idea ni adalah apa-apa idea yang lebih daripada satu, maknanya kurang-kurangnya 2 untuk dimajukan kepada yang aku janji tadi. Yang kita berjanji tadi tu. Apa yang kita nak janji kat dia? Idea apa sampai nanti dia akan pilih. Kemudian kita ada prototype. Prototype ada 3 sekurang-kurangnya. Pertama, prototype lakaran di atas kertas. Yang kedua adalah dia panggil situ prototype fizikal. Yang ini kita buat daripada kotak-kotak. Lakaran apa semua kita buat. Dan yang ketiga adalah prototype real. Prototype real ni lah yang kita akan selalu kita buat penambahbaikan. Jadi kurang-kurangnya ada 3. Okey, kemudian kita pergi test. Test ada pada 2. Satu adalah test dalaman. Test dalaman ni adalah di antara golongan kita saja dalam ahli kumpulan. Kemudian ahli kumpulan semua dah setuju, barulah kita pergi test kepada luar kumpulan. Luar kumpulan terbagi kepada 2 lagi. Yang ini pelanggan dalaman
dan pelanggan luaran. Barulah konflik dia punya design thinking tu dari segi basic saja. Okay? Kalau tak ada benda tu, kita tak mengatakan itu bukan ada design thinking. Okay. Kemudian peraturan-peraturan dalam PDCA. Ini saya tunjuk peraturan-peraturan dalam PDCA. Okay, apa yang perlu ada dalam PDCA? Pertama, tetapkan tema, kenal pasti projek, pilih projek. Banyaklah tu. Dalam plan dia kita ada dah ada 12. Siapa yang gunakan PDCA lah. Tapi dah ramai orang tak guna PDCA. Okay, kita dalam 2 kita ada 1, 2 kita ada merancang dan uji cuba cadangan. Kemudian dari segi check kita ada 3 perkara: semak, penambahbaikan dan pantang. Kemudian dalam action kita ada 4 pindaan SOP. Semua kumpulan tak ada buat pindaan. Apakah yang kebiasaannya dan apa benda yang baru? SOP tu tak semasuklah yang pakai huruf, kita gunakan carta alih. Kemudian seragamkan pengembangan hasil projek. Mana kita ada seragam dalam kita punya unit dahulu. Minta guru besar ke, pengetua ke, pegawai PTD ke mengesahkan, okey, projek ini program ini hendaklah diseragamkan di dalam PPD daerah. Okay. Kemudian kalau dah semua daerah dalam daerah tu dah pakai atau dalam pejabat tu dah pakai, kita nak kembang kepada daerah yang sebelah. Yang ni siapa pula punya kuasa? Yang ini kena hantar permohonan kepada pejabat pelajaran negeri untuk dia yang beri kuasa untuk daerah mana nak pakai. Bukan kita je yang mandai-mandai pergi kat daerah lain. Dalam KIT kena ada minta kebenaran dahulu. Pasal daerah orang lain punya kuasa. Orang lain punya pemerintahan. Okay. Kemudian pencapaian projek. Dalam projek ni apa hasil yang kita dapat lah, tunjukkanlah. Berapa ramai yang student ke apa ke dapat peningkatan apa semua. Kemudian nilai kemajuan kumpulan. Nilai kemajuan kumpulan ni biasanya dia gunakan rajah. Dia panggil itu rajah Spider Max. Kata radar. Iaitu dalam bentuk action. Okey, inilah bentuk kata batuan dia. Kadang-kadang orang buat je tapi tak tahu benda. Kita tahu apa step-step dia Kemudian dia mesti ada jadual mesyuarat dia. Ini perkara aktiviti dia barulah. Ada perancangan dan ada pelaksanaan. Okey. Kita pergi kepada design thinking. Apa perlu ada dalam design thinking? Dalam empathy. Kita ada mesti ada kadis lidik. Kemudian kita ada tamu buat. Ini semuanya menggunakan data-data. Kadis lidik data masa lalu, berapa banyak masalah ni terjadi. Kemudian kita ada pengubual, kemudian kita siasat. Lepas siasat kita kutip data dan buat penilaian. Betul ke masalah tu berlaku di tempat ni? Ke masalah lain sebenarnya yang perlu kita selesaikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kita define dia. Jadi mengumpas isu itu dan kata POV. Kemudian kita buat aku janji dalam membentuk POV itu. Berapa lama kita nak selesaikan masalah. Kemudian kita pergi ayat reka bentuk yang saya kata tadi, kurangnya ada 3 reka bentuk. Kemudian kita buat pemilihan penyelesaian. Dalam saya ni, dalam idea kita ada beberapa cadangan itu yang digunakan dalam SWOT. Patut saya tanya, dalam SWOT ada berapa cadangan awak? Dia kurang 2. Kurang 2. Jadi ada yang kita tolak dan ada yang kita terima. Kemudian dalam prototype kita reka bentuk dan uji cuba dalaman macam mana tadi kita tahu. Kemudian dalam bentuk test kita menguji dalaman dan luaran dan penambahbaikan. Dalam anda punya tadi, anda tak ada menyebutkan tentang penambahbaikan sistem anda, produk anda. Patutnya anda buat satu benda tu mesti ada kekurangannya. Nipu kalau tak ada penambahbaikan. Setidak-tidak pun satu. Penambahbaikan yang berlaku. Inilah bentuk kata batuan kalau menggunakan design thinking.
dalam strategi penyelesaian kreatif, baca ni, anda mesti ada sekurang-kurangnya 3 benda ni. Dia banyak sebenarnya. Pertama sekali, anda mesti ada brainstorm. Brainstorm ni adalah idea-idea daripada kawan-kawan kita, bukan satu saja. Anda sebut kami menggunakan kaedah brainstorm. Apa dia? Kita tengok apa dia. Kemudian mesti ada carta. Setidak-tidak mesti ada carta graf atau carta bar. Untuk menunjukkan anda punya masalah, berapa banyak kes-kes sebelah. Kemudian kita ada satu lagi yang ni selalu orang tinggal. Dia tak tahulah di mana sebabnya, puncanya hilang tulang ikan. Rajah Ashikawa, fishbone atau rajah sebab akibat. Pasal apa? Rajah sebab akibat ni membuktikan, menunjukkan bahawa itulah punca masalahnya. Adakah faktor manusia, faktor kaedah, faktor bahan dan faktor persekitaran atau faktor mesin? Anda tak jumpa apa tentang apakah faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu berlaku. Jadi dalam tu mesti ada benda ni. Kemudian bila kita dah ada faktor-faktor tersebut, kita kena nilaikan pula lagi berkenaan kaedah SMART atau SWOT. Ini pakai SWOT tapi tak tahu apa benda pun. Tapi tadi semua kumpulan di belah saya tak ada pakai SMART. Saya tak pasti yang 2 kumpulan lagi. Kita kalau pakai SMART tu kena smart buat PIK. Bukan pakai SMART kerana nak handsome dengan nak cun. Okey. Inilah dikatakan brainstorm. Jamaah fikiran yang mana ada senarai masalah. Ini dalam konteks nak cari apa? Tajuk projek, dan ada nama pencadang dia. Kena dokumentasikan macam tu. Ya, kena ada dia punya senarai dia. Kalau takkan jadi terus anda nak buat, mesti ada masalah-masalah lain. Kalau tak ada brainstorm, ada satu lagi kaedah, iaitu wahyu daripada pegawai atasan. Arahan suruh buat. Tapi arahan suruh buat ni ada 2 benda. Satu, daripada mana-mana minit mesyuarat. Ada satu kumpulan saya jumpa, dia menggunakan minit mesyuarat daripada pegawai PPD. Dia kata atas keputusan mesyuarat bahawa wujudkan satu kumpulan KIK untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kami terima. Okey. Ada satu lagi wahyu ni, dia tak puas dia tak puas hati dia suruh buat. Itu pun ada. Dia tak puas hati dengan keputusan, jadi dia kata buat kumpulan KIK. Dia tak ada mesyuarat tapi digunakan arahan. Gunakan surat arahan. Jadi ada 3. Brainstorm, minit mesyuarat dan juga arahan. Okey. Apabila kita buat brainstorm, kita kena kaji dia. Okey, kita kena tengok kat situ keupayaan dan kritikalnya masalah tersebut. Dia terjemahkan dalam rajah magic. Mesti kena ada benda tu. Itu syarat-syarat dalam KIK. Kalau tak ada benda ni, memang tak dapat. Gambar rajah tu wajib ke? Wajib. Dia cerita, yang untung orang ini ni semalam tak datang, rugi dia. Dia tak. Okey. Kemudian inilah dia SMART. Apakah soalan-soalan dalam SMART? Bukan main tenis dia tanya right pangkah. Mentang-mentang lah ketua kumpulan cadang, semua right. Kita kena kaji dia. Ada soalan-soalan dia kat situ. Ada soalan-soalan dia, betul apa soalan-soalan SMART tu. Okay. Ni kalau buat SMART kena tengok soalan dia. Okey. Kalau buat 5W1H. Okey. Buat tu yang pertama, apa masalah kamu? Jangan taruh pandai-pandai buat taruh tengah lah, taruh nombor 4, taruh nombor 5 lah kan. Kena buat tu letak kat nombor 1. Kemudian susun. Lepas buat apa? Mesti why. Ikut susunan dia. Baru jawapan tu dapat dekat how.
baru kita dapat dekat how nanti. Ini ada yang dia tunggang langgang. Bila tunggang langgang ni kita tak dapat nanti jawapan dia. Okey. Kemudian kita ada data sejarah, data masa lampau. Nyatakan apa masalah yang berlaku. Okey, kena datalah. Dapat sekurang-kurangnya 4 bulan ke belakang masalah tersebut. Okey, akibat. Ni tadi dah sebab akibat. Ni saya kata tadi. Faktor, mesin, kaedah, semua kena ada lah. Tulang ikan ni bukan sekurang-kurangnya, dia mesti ada 3 ekor. 3 gambar lah. 3. Satu yang banyak-banyak. Yang kedua tinggal sedikit. Yang ketiga dah tinggal point sekurang-kurangnya 3 point. 3 faktor. Sekurang-kurangnya 3 faktor. Biasanya orang buat 5 faktor. Untuk dapatkan tulang ikan yang ketiga. 2, 3, 4, 5. Okey. Lepas tu kena pasti punca dia tadi. Ni sekurang-kurangnya 3 Dia buat 3. Kena pastikanlah 3 tu. 3 dekat ikan tu. Okey. Ni sebab akibat. Yang ni 5. Okey, katalah tadi dia kata faktor pertama. Sebab pertama adalah jauh. Okey, tu masuk huraian dia, perjalanan daripada A ke B makan masa selama 1 jam. Akibatnya, okey, apa akibat 1 jam? Okey. Akibatnya berlakunya kepenatan. Ataupun kena mendapatkan masa yang lebih. Tahu dah. Okey, kita ada kaji sidik pula. Kemudian tanya orang ramai. Betul tak? Jauh daripada A ke B. Berapa jarak tu? Ada orang. Jadi kawan-kawan kita setuju tak setuju? Untuk membuktikan Soalan yang sama kan. Bukan kepuasan pelanggan. Biasa sekarang ni orang pakai Google Form dah. Tapi kalau untuk makluman, kau pergi peringkat kebangsaan, Google Form ni adalah yang lemah sekali. Sebab pasal apa kita tak tahu siapa buat. Tak bersemuka. Ada buat create 50 email, dapat 50. Tak senang nak buat email, senang je. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 dapatlah. 1@gmail, 2@gmail, dapat 50, dapat 50 orang buat. Tapi kita nakkan dia dengan cara borang manual. Kalau kena panel yang nakal, boleh bagi saya data kaji selidik. Gigil lah tu nak bagi Okey. Soalan dia dan jawapan dia mesti 2 je, ya atau tidak. Jangan suruh bagi ulasan. Macam-macam ulasan dia bagi oleh orang lain. Jawapan dia ya tidak ya. Sebab dia kepuasan. Okey, catatan macam ni masa sebelum selepas semua. Okey. Okey, ini buat tadi. Dan ni masa dah belajar sebab lah. Okey, sasaran projek. Okey, sasaran projek yang paling popular ada 6 saja. Pertama, penjimatan masa, 2 penjimatan kos, 3 penjimatan guna tenaga, 4 peningkatan produktiviti, 5 peningkatan hasil dan ke-6 peningkatan kepuasan pelanggan. Tapi tadi saya tengok daripada semalam tak ada pun kepuasan hati pelanggan. Tak ada. Jadi pelanggan yang anda kata nak buat tu, dia ada tak tanya dia, puas tak? Puas tak? Puas kata. Dengan apa yang kamu bagi bantuan Okey. Kemudian sasaran. Sasaran tu gunakan persen. Okey, tapi saya nak ingatkan, dalam KIK horizon baru jangan capai tinggi-tinggi sampai 80 tu. Target dia yang sederhana yang mampu milik anda buat. 60%, 50% cukup sasaran dia. Pasal kita nak dapatkan penghasilannya. Penghasilannya kata dia, okey, dengan adanya sistem ABC, kami telah mendapat sasaran sebanyak 80%. Pada awalnya sasaran hanya 60%, mana kami melebihi 20%. Barulah wow. Ini saya sasaran untuk 80% dan hasilnya 80%. Mana wownya? Mana wownya? Capai sasaran je, tapi tak ada peningkatan. Tak ada kebanggaan.
kita jadi sasar akan rendah. Okey? Kepentingan ni kaedah penyelesaian kata raja pupuk. Dasar raja pupuk ni jarang orang dah buat dah. Tapi kalau buat memang kumpulan tu saya slow. Okey, Anissa SWOT. Okay. Ini ada soalan-soalan dalam Anissa SWOT. Jadi kalau Anissa SWOT ni dia ada dua. Kalau ada benda tu nak pilih, lebihkan kepada kebaikan dia lah, strong dia. Buat lebih. Okey, ni cadangan satu, cadangan dua tu ada. Mesti ada dua cadangan dalam SWOT. Okey, inilah bentuk dia. Apa dia dua dia. So mana yang kita nak, mana satu yang kita tak nak. Barulah kalau satu je macam mana nak? Nak ni kan, nak ada pilihan. Tak ada option lain lah. Okey, itu panggil detektor berpimpinan, terpimpin. Terpimpin ikut kata ketua. Okey. Okey, penghasilan ni biasa. Okey, sabar. Okey. Kami dia gambar balik dah. Okey, dalam bentuk prototype. Okey, pertama dalam bentuk prototype, pertama sekali kita ada dia punya cadangan dia nak apa. Dalam prototype mesti ada cadangan dia nak apa. Kemudian kita mesti ada lakaran. Apa yang nak jadi. Okey. Lepas tu barulah kita mesti lebih, dalam prototype pun mesti ada lebih daripada satu cadangan. Okey. Okey, cadangan tersebut mesti ada gambar, setidaknya ada gambar, ada video dan ada surat. Kemudian bila nak buat uji cuba, saya tengok ni semua kumpulan tak ada surat mohon kebenaran menjalankan projek uji cuba. Wajib ada surat mohon kebenaran. Kalau benda-benda yang berlaku tu siapa nak tanggungjawab? Mohon dekat. Okey, mohon kepada ikut ketua jabatan masing-masing lah. Ketua jabatan pula janganlah main je. Sekarang ini saya setuju je, tak tengok lagi. Kena tahu pasal apa, itulah kalau berlaku apa-apa, surat itu yang membuatkan kita lepas daripada undang-undang dakwaan. Bahawa anda buat projek ni ada kebenaran ke? Okey. Kita ada. Okey, bila ada tu peguam kerajaan dapatlah bela awak. Tapi kalau tak ada, macam mana? Macam semalam saya ada jumpa. Okey, saya tanya. Kalau respon uji kaji itu berlakunya dapat penyakit yang lebih bahaya, apa yang kumpulan nak cover? Macam mana kumpulan tu cover? Dia kena ada lah benda tu. Cikgu. Okey, ini bentuk lakaran. Okey. Kemudian dalam ujian mesti ada tarikh nak uji, ada surat mohon dan keputusan. Kemudian ada data yang diambil, penambahbaikan dan maklum balas. Okey. Ni dia dah uji. Okey. Ni kita uji macam mana jadual on-call doktor. Macam mana doktor tu tugas. Ya? Bahan macam mana tu? Slide. Yang ni? Bukan tak boleh. Saya tak sempat nak buat QR code dia. Tak apa, saya buatkan. Okey, yang ni Syed. Okey. Ni data-data dia. Jadi bila buat uji cuba, berapa nampak dia punya markah-markah dia atau penurunan atau peningkatan dia? Bau permohonan anda itu strong lah. Okey, you know berapa banyak dia punya. Okey, data uji cuba dia. Dah buat bersetara dan mestilah ada penambahbaikan dia. Okey, jadi dia uji senang diskat. Tapi ada kelemahan dia, tiada tempat penyimpanan. Okey, apa penambahbaikan dia? Okey, dia tak ada tempat penyimpanan. Sediakan tempat penyangkut. Ni letak dia adalah. Kalau pergi ke hospital tempat saya, memang kalau kes denggi, kalau pergi tempat denggi, mungkin nak pergi buang air kencing tu dekat tandas. Orang yang kena denggi ni dia akan rasa hayat ataupun dia akan pening-pening. Dan tu banyak jatuh kat bilik air. So kalau pergi tempat kami, tak pergi bilik air dah. Tarik canting tu, buanglah dalam bekas yang disediakan. Cuma kami sekarang ni tengah menjadi masalah
pada wanita yang kena janji nak buang UDM. Itu jadi masalah kami lah yang nak kami perbaiki. Boleh inovasi tu. Nanti gambar Raja ni pun masuk dalam buku projek. Ya, kena ada dalam buku projek. Baru dapat data dia macam mana. Barulah kita buat cantik jadi data. Okey, perakuan. Ni tadi. Ramai perakuan yang buat kebenaran ni pada tempat saya lah. Banyak salah tempat buat perakuan. Perakuan dalam KIK ni hanya pertama kali kalau ada mesti ada CV, NAYO, CNDP, pasport dan lain-lain yang melalui organisasi yang memberi peniterapan bintang, persetujuan ISO dan lain-lain yang berkaitan. Kalau nak susah sangat yang atas tu, termasuk mampu, cari orang yang meluluskan ISO. Kita fikir saya Negeri Johor dah ada lantikan syarikat yang menguruskan ISO kan. Jumpa dengan dia. Itu paling senang untuk buat pentirapan. Kalau bincang baik-baik free. Kalau tidak kena tambah lagi RM50,000. Kan? Tapi biasa dia bincang lah baik-baik dengan ISO punya syarikat, dia akan kasih satu pentirapan. Okey, yang tu lah kita ambil markah. Okay. Kalau ambil daripada pentirapan daripada orang yang guna, dia panggil tu pengongsian. Pengongsian saja. Bukan pengitirapan. Okey. Lepas tu bila nak buat laksanakan benda projek, mestilah ada 6 perkara ni. Kalau tidak pun 3 cukup. Tak payah 6 lah, 3 cukup. Okey. Penyeragaman, ada buat pameran, ada buat pengongsian, ada pengitirapan, ada data mayo, kemudian kita ada T2T. Kalau tempat saya bagi CME. Theatre of Training. Okey. Cukup, dapat 3 pun cukup lah. Dapat buat penyeragaman. Okey. Dapat buat penyeragaman, ada buat pameran, ada pengungsian. Dah cukup. Pameran senang buat pameran macam mana sekolah, setiap hari sekolah tu kan. Buat je pameran. Ambil gambar. Cukup. Okey. Itu saja pengurusan saya pada hari ini. Okay, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Mahathir bin Arifin.